Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Ikram Mazdi, nama matrik 052161. InsyaAllah hari ini saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang pandangan mengenai An-Nazar. Mereka bergembira dengan firman Allah di dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 hingga 23. Wujuhi yawma izin nadirah, dan wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Ila rabbiha nazirah, kepada Tuhannya mereka melihat. Dengan apa yang bergerak seiring dengan mazhab mereka yang menafikan boleh melihat Allah Ta'ala. An-Nazar bukan membawa makna melihat. Mereka berselisih pandangan mereka. Di antaranya taklid, hitam mata yang sahih pada sudut seseorang yang ingin melihat. Dan daripadanya An-Nazar itu ialah penantian. Dan di antaranya pandangan yang dipeluk dan dikasihi. Maknanya sebenarnya An-Nazar ni yang pandangan yang diterima ialah penantian. Dan di antara pandangan yang berfikir dan mengamati mereka berkata, tidak pernah ada pada bahagian-bahagian An-Nazar makna penglihatan, dan tidak ada pada suatu kaum itu zahirnya pergantungan, dan kami memerlukan himpunan kepada menutup pentakwilan ayat daripada sudut selain pandangan ruqyah. Dan sebahagian lain mentakwilnya ke atas makna penantian bagi pahala, dan sekiranya adalah orang-orang yang menunggu pada hakikat dan orang yang menanti daripada disebut ke atas kebiasaannya orang Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Azri bin Muhammad Nasli, nombor metrik 052146. InsyaAllah saya akan sambung apa yang telah dibaca oleh sahabat saya sebentar tadi. Dan sebahagian mereka bermazhab pada berpaling pada ayat-ayat Al-Quran daripada mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah berkenaan melihat, iaitu pada sudut yang lain sah pegangan ke atasnya sama ada nazar disebut dalam ayat itu. Kemudian dan sebahagian mereka bermazhab pada berpaling pada ayat-ayat Al-Quran daripada mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah berkenaan dengan melihat. Pada sudut yang lain sah pegangan tersebut ke atasnya sama ada nazar disebut dalam ayat itu. Umumnya Zamakhsyari, yakni imam mazhab Mu'tazilah, dia tafsirkan nazirah iaitu melihat Allah dengan maksud bukan melihat tetapi tertunggu. Kata Imam Zamakhsyari, iaitu imam mazhab Mu'tazilah, dia mengatakan perkataan unzur tu di dalam Al-Quran itu bukan melihat tapi menunggu. Kemudian yakni mengharap nak tengok Allah dengan rojak dan khauf, mengharap dan takut. Mu'tazilah menolak melihat zat Allah di akhirat. Jadi yang terakhir sekali, pada perkataan nazir, yakni pada takwilan Mu'tazilah bagi ayat ini, melihat bahawasanya mereka telah memalingkan lafaz al-munazir daripada andaian yang mengandaikannya dengan melihat dengan mata, atau mereka mengekalkan kandungan dengan makna melihat dengan mata. Akan tetapi mereka menggunakan kemahiran bahasa Arab mereka, lalu mereka memaling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iman Zuhimi bin Rostam, nombor matrik 054228. Slide yang seterusnya. Dan mengandunginya ke atas suatu nikmat dan kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai dipertanggungjawabkan secara zahir, iaitu menunjuk kepada makna penantian. Dan penantian tidak memerlukan pertolongan sesuatu tempat, kerana sesungguhnya tiada nikmat padanya, seperti mana yang dikatakan oleh Alusi. Saraf perkataan ila daripada huruf-huruf kepada kata nama yang ditaklifkan secara zahir, dan padanya daripada dimensi tidak ada di dalamnya. Kemudian bahawasanya ayat-ayat melihat pada kedudukan pada tempatnya dan konteksnya tidak difahami daripada kecuali bahawasanya orang yang ingin melihat itu melihat. Semoga Allah redha dengan apa yang tidak patut bagi seorang dengan memperhatikannya walau jua di mana berada. Ini kondusif untuk tasbih. Ke atas mazhab Ahli Sunnah, sesungguhnya telah jelas dengan hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan selainnya. Dan kita tidak menghendaki memanjangkan dengan menyebut dalil-dalil Ahli Sunnah ke atas mazhab mereka berkenaan pada melihat dan membatalkan mazhab Mu'tazilah. Maka sesungguhnya telah mencapai kitab-kitab akidah mengenai tajuk ini secara meluas dan rujukan yang amat mudah sekali. Dan di antara contoh-contoh penyimpanan Mu'tazilah dalam tafsir juga bahawasanya mereka tidak pernah berpaling
kepada tafsir ayat 164 daripada surah An-Nisa, wa kallamallahu Musa taklima. Dan mereka mendapati bahawasanya mazhab mereka itu menyeleweng, berpaling pada sifat kalam Allah Ta'ala, di mana telah datang sumber-sumber mengesahkan kata kerja, meningkatkan kemungkinan kiasan, menukarkan nas ini kepada apa yang disepakati dan oleh mazhab mereka. Maka mereka membacanya seperti ini, wa kallamallaha Musa taklima, dengan cara nasab lafaz jalalah ke atas bahawasanya maf'ul, dan rafa' Musa ia adalah fa'il. Sebagai Mu'tazilah mengekalkan nas Al-Quran ke atas bacaan yang mutawatir, tetapi mempunyai makna yang sangat jauh. Bahkan bercanggah lagi mazhabnya, maka berkata bahawasanya kata-kata daripada perkataan kalam itu dengan makna yang jelas, maka makna dan Allah Musa menetapkan jambatan. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zaid bin Idris, nombor matrik 054236. Hari ini saya akan menyambung pembentangan daripada kumpulan saya, iaitu perkara yang kami sebut disampaikan kepadanya oleh Zamakhsyari dalam pentafsiran. Di dalamnya, kata yang mulia diangkat sebagai subjek dan Musa dinyatakan bahawa itu adalah kesan daripada pembacaan yang kerap. Pepatah kedua adalah penyimpangan dari makna bersama kata itu dan konteksnya tidak menolongnya, dan untuk ini anda dilihat Al-Zamakhsyari ketika dia bersara memperlekehkan pandangan ini dan menggambarkannya sebagai salah satu inovator pentafsiran, dan Ibnu Munir mengikuti pepatah Al-Zamakhsyari dan dia berkata, dan kebenaran Al-Zamakhsyari adalah adil dan adil, memahami dan hanya ilusi yang ditunjukkan olehnya. Semoga Tuhan memberikan kejayaan. Contoh kecenderungan penyimpangan Al-Mu'tazilah dalam pentafsiran juga apa yang dikemukakan oleh Al-Hakim Abdul Al-Jabal dalam bukunya Pengumuman Al-Quran mengenai Mataan halaman 41, ketika dia menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 178 surah Al-A'raf, barang sesiapa yang Allah beri petunjuk, maka dia orang yang mendapat petunjuk. Mengatakan apa yang dibicaranya, mungkin dimaksudkan firman Allah, barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka dia orang yang mendapat petunjuk. Bukankah ini menunjukkan bahawa ia memberi petunjuk dan khayalan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Azim bin Muhammad, nombor matrik 052145. Jadi saya akan menyambung perbentangan sahabat saya bermula dari dan jawapan kami yang dimaksudkan adalah barang siapa memimpin Tuhan ke syurga dan pahala, ia mendapat petunjuk dunia, dan barang siapa memberikan pahala kepada hukuman, mereka yang rugi dunia dan jalan untuk itu menjadi kebangkitan dari Tuhan yang Maha Kuasa untuk dipatuhi, serta firman-Nya yang Maha Kuasa, sesiapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana keingkarannya, maka tidak akan ada sesiapa pun yang akan dapat memberi petunjuk kepadanya. Surah Al-A'raf ayat 186. Yang dimaksudkan adalah menyesatkannya, adapun pahala di akhirat tidak ada petunjuk baginya, walaupun kita telah menghapuskan penyebabnya dan mempermudahkan jalan menuju ketaatan. Seterusnya, tidak ada keraguan bahawa Hakim Abdul Jabbar mendorongnya ke arah ini, penyelewengan dalam mentafsirkan ayat itu, kecuali dia percaya seperti yang lain dari Mu'tazilah bahawa Tuhan yang Maha Esa tiada penciptaan, petunjuk dan khayalan, dan mereka adalah antara makhluk hamba. Dan ini tidak ada, dia keliru dengan
kepercayaan yang rosak. Ia didorong oleh firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang mencipta tiap-tiap sesuatu. Surah Az-Zumar ayat 62. Okey, seterusnya bagaimanapun tafsir yang ditafsirkan oleh Hakim Abdul Jabbar untuk kos yang terlibat zahir tafsiran Songsang yang di mana ia menjadikan petunjuk pahala di akhirat sebagai kaedah untuk taat di dunia ini dan menjadikan pahala yang menyesatkan di akhirat sebagai kaedah bagi kerugian di dunia. Susunan semula jadi adalah sebaliknya.